Oke, pelajar sekalian, mari kita lihat lagi bagaimana kita menyambung karangan tersebut dan untuk isi yang pertama. Jadi isi pertama kita di sini adalah menghadapkan rumah terbuka, betul tak? Jadi macam mana kita mulakan? Untuk menulis karangan isi dalam setiap perenggan tu mesti ada 4 ayat, iaitu cikgu bagi tahu kamu kalau perenggan isi mesti ada, okey, perenggan isi cikgu tulis di sini ya. Okey, cikgu type di sini. Okey, perenggan isi mesti ada dimulakan dengan ayat isi penting isi utama. Okey, seterusnya kita sambung dengan ayat huraian. Seterusnya kita sambung dengan ayat contoh. Seterusnya kita sambung dengan ayat penegas. Mari kita terangkan apa itu semua ayat ini. Yang pertama adalah ayat isi penting. Jadi kita boleh tulis di sini. Apa isi penting kita? Iaitu mengadakan rumah terbuka. Betul tak? Okey, jadi kita boleh tulis di sini. Perpaduan kaum juga boleh diwujudkan melalui usaha perpaduan kaum juga boleh diwujudkan melalui aktiviti kemasyarakatan seperti menganjurkan rumah terbuka sempena hari perayaan. Jadi ini ialah ayat isi. Okey, seterusnya kita lihat ayat huraian. Kita huraikan isi tersebut. Okey, jadi kita biasanya akan bertanya soalan iaitu bagaimana, apabila, siapa, apa lagi? Ada berapa, bagaimana, siapa, berapa dan juga kenapa. Okey, jadi ini ialah cara kita buat huraian. Jadi di sini, okey, kita jawablah bagaimana rumah terbuka ini boleh mewujudkan perpaduan kaum. Kita boleh tulis contohnya, kita boleh tulis. Okey, kita boleh tulis di sini contohnya, pelbagai kaum yang berlainan bangsa akan berkunjung ke rumah kaum lain semasa hari perayaan untuk menyambut hari perayaan seperti hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan juga hari Deepawali. Jadi itu melalui aktiviti ini semua kaum boleh mengenali budaya dan cara hidup ataupun budaya dan cara hidup, cara menyambut hari perayaan masing-masing. Ini adalah huraiannya. Jadi kita beri contoh. Contohnya ialah semasa Tahun Baru Cina, Hari Christmas dan juga sebagainya lah. Lepas tu ayat penegas di sini kita boleh tulis sudah terang lagi bersulu, ataupun kita boleh tulis di sini jelaslah bahawa aktiviti rumah terbuka ini memang dapat memupuk semangat perpaduan kaum antara bangsa yang berlainan. Jadi kita sudah habiskan satu isi di sini. Kita sudah menghabiskan huraian untuk isi pertama. Sangat senang. Kita ingat saja ayat isi, ayat huraian, contoh, juga ayat penegas. Jadi dalam satu perenggan tu sekurang-kurangnya kita kena ada 4 hinggalah 5 ayat. Okey, cikgu akan type balik apa yang cikgu sebut tadi. Jadi kita tulis di sini. Jadi okey. Perpaduan kaum dapat dipupuk melalui aktiviti kemasyarakatan seperti menganjurkan rumah terbuka semasa hari perayaan. Okey, jadi kita sambung dengan ayat huraian. Kenapa melalui aktiviti rumah terbuka ini boleh mewujudkan perpaduan kaum. Semasa menghadiri
menghadiri rumah terbuka. Rakyat berbirang kaum dapat memahami dengan lebih ataupun dapat mengenali adat resam setiap kaum dengan lebih mendalam. Contohnya, ini ialah ayat contoh. Seterusnya kita masuk kepada ayat penegasan. Aktiviti rumah terbuka yang diadakan pada setiap perayaan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Itu ialah isi. Jadi seterusnya yang lain tu kita pun menggunakan cara yang sama lah untuk menguraikan isi kedua, isi ketiga dan isi keempat. Jadi sekarang ni cikgu akan ajar kamu macam mana menulis penutupnya. Ini video yang kedua. Cikgu ajar sekaligus lah ya. Kesimpulannya usaha mewujudkan perpaduan kaum perlu diberikan penekanan di negara kita kerana menjadi tonggak kesejahteraannya. Kerana di negara kita, kerana hal ini akan menjadi tonggak kesejahteraan rakyat dan kemakmuran. Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah berganding bahu untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan bersama-sama merealisasikan masyarakat. Kita masukkan peribahasa yang masyarakat